رسلا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ربي يسر ربي يسر ولا تعسر وطمن بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم اللهم ربنا ربي زدنا علما. Surah Al-Baqarah juzuk ketiga ayat 253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Baik, ini ialah permulaan juzuk ketiga. Itu sebab-sebab difardukan jihad. Ini ayat ni ialah sebab-sebab difardukan jihad. Apabila kita sudah belajar hukum hakam dalam surah Baqarah ni ada 4 perkara utama. Surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan Al-An'am ni ada 4 perkara yang berulang-ulang disebut. Diajar berulang-ulang. Jadi satu surah mentahqiqkan surah lagi, menguatkan surah lagi. Atas 4 perkara. Perkara yang pertama ialah berkenaan dengan akidah mengesah pada Allah, dipanggil akidah tauhid. Yang kedua tentang risalah. Risalah ni maknanya hukum hakam, iaitu syariat, undang-undang. Yang keempat ialah sedekah. Yang kelima adalah jihad sabilillah. Tetapi dalam surah Baqarah nak menghuraikan lagi perkara-perkara lain pun ada lagi, iaitu nak memberitahu kepada kita siapakah orang-orang Yahudi, orang-orang pendeta-pendeta Yahudi. Adakah kita orang Islam ni, kita orang Melayu ni, kita yang beragama Islam ni, adakah kita ada sifat orang Yahudi? Guru kita, adakah mereka tu bersifat pendeta Yahudi? Adapun surah Ali Imran pula, selain daripada 4 perkara tadi, nak huraikan ialah tentang kita orang Kristian. Sama ada kita orang Islam ni ada fahaman Kristian ke tidak? Sama ada guru kita ni adalah pendeta Kristian ke tidak? Adakah orang-orang ahli sufi kita ni sama dengan rahib-rahib orang Kristian? Rahib ni yang pendeta ni pokok kaki ibadat. Pokok kaki ibadat kita ni, orang kaki ibadat kita ni, pokok ahli tasawuf ni, adakah mereka tu serupa dengan rahib-rahib Kristian? Kalau serupa, maknanya sesat tu. Nah,
Yang ketiga ialah berkenaan surah An-Nisa. An-Nisa berkenaan nak beritahu tentang orang-orang munafik. Orang munafik ini asfali minan nar, iaitu di bawah daripada neraka. Neraka tu orang kafir duduk bawah neraka. Orang munafik ni di bawah orang kafir tu. Bawah lagi. Dianya semayang jemaah, semayang waktu puasa, zakat, apa semua buat maka. Tapi fahaman dia munafik. Munafik ni asfali minan nar, di bawah neraka. Neraka tu bagi orang kafir duduk tu, orang munafik ni duduk di bawah lagi. Lepas tu surah An-Nisa, huraian pertama tadi iaitu jihad, risalah, tauhid, jihad, infak, risalah, tauhid. 4 perkara tu memang ada di 5 surah ni. Jadi khusus bagi surah An-Nisa nak beritahu selain pada hukum hakam orang perempuan tu dan hukum hakam yang lain, ialah berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik. Surah yang keempat ialah surah Al-Maidah. Al-Maidah ni dia di situ menerangkan 4 sifat orang ahli neraka. Ahli neraka iaitu dia sama ada dia fahaman Yahudi, pendeta ke tidak, sama ada dia fahaman Kristian, pendeta atau tidak. Yang ketiga, adakah dia tu orang munafik. Yang keempat, adakah dia tu orang musyrikin, orang buat syirik pada Allah. Nah, dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah. Dalam surah Al-An'am pula, An'am ialah cerita tentang orang musyrikin saja, sifat-sifat orang musyrik macam mana. Kalau siapa-siapa boleh belajar 5 surah ni, jumlahnya ialah 8 juzuk semua sekali. Kalau kita boleh belajar 5 surah ni dan kita faham betul-betul, katanya daripada hadis Nabi, dibangkit daripada mahsyar besok sebagai orang alim. Baik, ini ialah baik sambung pada cerita kita ni sebagai tilkar rasul. Itulah dia para rasul yang dipilih Allah Taala. Allah Taala pilih mereka lalu mengangkat mereka jadi rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan setengah rasul ke atas setengah yang lain. Rasul ni begini, dia tidak serupa dia rasul. Jadi ustaz-ustaz ni pun tak serupa. Ustaz ahli tauhid ni pun tak serupa dia. Cara dia mengajar ni ada kelebihan masing-masing. Ini lebih benda ni, ini lebih benda ni. Pasal kita ni manusia belaka. Kalau sempurna macam Nabi SAW, dia boleh ajar belaka, dia reti semua. Adakah umat dia ni setengah saja, setengah perkara dia reti, setengah perkara tak reti. Dan kelebihan darjat tu memanglah ada. Faddalna ba'dahum ala ba'din minhum. Kami lebihkan setengah mereka atas setengah yang lain. Di antara mereka man kallamallah. Ada di antara mereka tu dapat berkata-kata dengan Allah. Ada para nabi yang boleh bercakap kata-kata dengan Allah, iaitu Nabi Musa. Nabi Musa, catat ya, Nabi Musa. Man kallamallah, iaitu orang yang berkata-kata dengan Allah. Dia mulia terus Nabi Musa di situ ayat. Wa rafa'na dan kami angkatkan Nabi Muhammad itu ba'dhum darajat, mengatasi sebahagian mereka beberapa darjat yang lain. Nabi Muhammad angkat sini, angkat Nabi Muhammad. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami beri kepada Isa bin Maryam alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, al-bayyinat, iaitu kitab Injil dan mukjizat. Kitab Injil dan mukjizat yang menghuraikan, kitab Injil yang menghuraikan jelas nyata berkenaan dengan akidah mengesakan pada Allah. Yang ori punya itulah, yang ori dia. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dampingkan, kami senantiasa kuatkan, dampingi dengan menguatkan Nabi Isa itu dengan biruhil kudus, iaitu dengan Jibril. Nabi Isa lah satu orang Nabi yang senantiasa ada Jibril bersamanya. Adakah Nabi Muhammad ni mari jajaran masa waktu wahyu adalah ataupun ketika tertentu adalah. Adapun Nabi Ibrahim umur 120 baru jumpa Jibril. Umur dia 120.
Nabi Lut hari esok nak dihempak kaum dia tu, malam tu baru jumpa Jibril. Nah. Dan daripada Quran ni saya pun tertanya, saya tanya ustaz saya tanya orang lain pun. Daripada ayat Quran ni tidak ada dalil yang mengatakan, saya tak jumpa lah kalau siapa-siapa yang dengar apa yang kita kata ni, siapa-siapa yang boleh jumpa daripada hadis ke, daripada Quran ke, yang mengatakan Nabi Isa AS ni ada jumpa dengan Jibril. Tak ada dalam pengajian. Tak ada cerita Jibril dengan Nabi Musa. Yang saya tahu, saya cakap ni, wallahu a'lam, kalau ada ustaz-ustaz lain yang boleh beritahu, saya pun nak tahu juga lah. Nah. Sebab Allah Ta'ala berbicara terus dengan Jibril, dengan Nabi Musa. Dan kena ingat Nabi Musa ni, masa dia pergi jumpa Firaun tu, kitab Taurat belum turun lagi. Belum diberi pada dia lagi kitab Taurat. Jadi dia mengajak orang-orang Kipti dan orang-orang Yahudi di Mesir itu, daripada hasil dia belajar daripada Nabi Syuaib, satu orang Nabi lagi Rasul, Nabi Syuaib, mertua dia, dan daripada apa yang dia berkata-kata dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Itulah dia tahu ya, saya tahulah. Jadi dari segi lafaznya saya tak jumpa lagi Jibril ada mari beri kepada Nabi Musa. Mungkin ada, saya pun tak jumpa lah. Nah, ada ke nabi-nabi lain tu? Ada lah. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dampingi kan Nabi Isa tu dengan Jibril alaihissalam. Senantiasa mendampingi dia daripada kecil lagi. Daripada dia berkata-kata dengan manusia masa dia kecil tu, sampailah dia diangkat ke langit. Walau syaa Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki, maqtatal ladzina min ba'dihim, tidaklah berlaku perang orang-orang selepas daripada mereka ini. Lebih-lebih lagi selepas pada nabi-nabi mati ni pun sepatutnya tak ada perang dah. Tapi berlaku juga. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Lebih-lebih lagi selepas datang kepada mereka dalil bukti yang jelas nyata daripada Quran, pun perang juga. Dalil bukti yang jelas nyata. Tak jelas ni tak belajar ya. Quran ni kalau siapa-siapa dia belajar, insya-Allah lah, kalau siapa dia belajar lebih kurang 2 juz 3 juzuk ya Quran ni. Campur-campur mana-mana ni, campur-campur mana-mana yang belajar tu, lebih kurang 2-3 juzuk akan dapat satu kefahaman yang jelas dah. Tak belajar habis lagi tu. Kalau belajar habis tu, maka akan tahu apa yang orang duk amal sekarang ni lari daripada ajaran sunnah. Walakin, akan tetapi, ikhtalafu faminhum, berselisih juga di antara mereka. Antara mereka siapa ni? Iaitu antara man amana, di antara orang-orang yang beriman, yang mengesakan pada Allah Ta'ala saja, puja Allah Ta'ala saja, doa pada Allah saja, seru Allah Ta'ala saja, ibadat dia. Dia tak ada ni semaya ajak tolong, semaya ajak orang ni, tak ada belakang ni. Tak ada belakang ni. Wa minhum man kafara, dan di antara mereka yang kafir, yang engkar kepada ajaran mengesa pada Allah. Iaitu wala ikhtalafu, situ ialah perselisihan tu ialah antara tauhid dengan antara kafir. Orang Islam dengan orang kafir. Orang Islamnya ialah percaya dengan mutlak bahawasanya hanya Allah Ta'ala saja yang layak dipuja, yang layak disembah, yang layak diseru dan sebagainya. Nak minta berkat, minta dengan Allah. Nak minta syafaat, minta dengan Allah. Nak minta doa, kena minta dengan Allah direct. Tak boleh minta tolong orang ni, tolong doa untuk saya, tak boleh gitu. Ada satu saja hadis yang daripada saya belajar daripada hadis banyak-banyak tu, yang Nabi SAW kata gini. Tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak pergi buat umrah tahun 7 Hijrah, nak pergi buat umrah, Nabi tak pergi.
Maka kalau Sayyidina Umar nak berangkat nak pergi umrah tu, lalu Nabi berkata, wahai Umar, tolonglah ingatkan kami dalam doa-doa kamu. Tak kata doa apa. Nabi kata ke Sayyidina Umar, ingatlah kepada kami dalam doa-doa kamu. Bila kamu doa lah juga pada kita, gitulah. Doa apa? Tak ada diberitahu. Iaitu orang nak pergi umrah ni mustajab doa. Bukan setakat umrah, orang yang nak pergi musafir mustajab doa. Nah? Mustajab doa orang-orang bermusafir. Kan apa yang bertawasul tu, pasal kadang-kadang selalu bercerita dengan orang. Kita bercerita dengan orang, dia cakap kita minta doa sendiri, tak perlu perantaraan, tak perlu mintakan orang doakan untuk kita. Tapi cerita-cerita yang kita bertawasul, Tawasul mana? itu macam mana yang bertawasul. Tawasul macam mana ya maksud? Tu saya betul. Dia kata dia dibenarkan bertawasul tadi. Dia sani ialah hadis sahih ni. Iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Nabi kata kepada Sayyidina Umar, ingatlah kami dalam doa-doa kamu masa pergi umrah. Hadis sahih. Bermakna sini Nabi itu dari segi derajat tinggi dia dengan Sayyidina Umar. Lepas tu Nabi tak suruh doa apa. Ingatlah dalam doa. Kalau doa lah juga pada kita gitu je lah. Tak ada dia kata kena tolong ni. Tak ada yang tertentu. Ni ambil duit ni pergi umrah apa semua. Lepas tu tolong doa saya di Mekah ni. Tempat ong ni. Tak boleh itu tu tawasul. Lagu tu syirik dah. Ini amalan pokok teguh pondok ni. Ramai ni teguh nak pergi umrah ke? Ni RM50 ni nak untuk doa mak saya. Ni RM50 datuk saya ni. Saya jumpa dah ni. Saya jumpa dah. RM50 satu kepala doa. Ustaz, ni kalau macam masjid-masjid tu apabila kedatangan bulan Ramadan ni, ada setengah penduduk tu dia bagi tahlil. Macam mana dia suruh tu? Tak ada dalil. Tak, maksud yang ada setiap setengah Tak ada, masjid. tak ada dalil. Sampai bulan Ramadan tu ada borang dia tahu. Saya tahu. Malam tadi tunggu ni awak di Taman Melati siapa-siapa siapa nak ni lalu ke Taman Melati depan apa? Depan Sate Kajang. Restoran Haji Samburi. Sate Kajang tu depan tu ada satu kaunter buka. Dia jual Quran tafsir. Siapa nak ni tahlil untuk ibu bapa ni? Berapa ringgit satu kepala. Ini cerita daripada Kelantan lagi. Ini cerita Kelantan lagi ni. Dia yang membuat ni, saya cakap terang ni, iaitu Pondok Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh dan pondok-pondok sekeliling Kelantan tu 17 pondok ni hasil dia. Cukup bulan puasa RM20 satu kepala. Beri nama. Misalnya Tu Haji dah. Tu Haji mak bapak 2 orang. Lepas takkan nak beri mak bapak saja. Datuk jadi 4. Lepas tu ada isteri. Isteri jadi 6 jugalah. 6 juga dia. Mak bapak dia, datuk dia. Jadi berapa? 12 kali 2 240. Kena tulis nama. Nanti Tuhan tak tahu siapa nak bagi ni. Dah sungguh ni. Tuhan tak tahu ni. Address kena betul ni. Tu akidah ni syirik saja ni. Ni macam mana ni? Ni nak buat ni talin ni senarai nama ni. Astaghfirullahalazim. Tuhan tak tahu. Jangan. Kita bahas satu bab iaitu bila tulis nama tu syirik tu. Syirik apa dia? Tuhan tak tahu tu kalau tak sebut tu. Faham apa yang saya kata? RM20 satu kepala. Saya satu hari itu ada di masjid Pondok Modern. Ini kita cakap ni, kita take ni. Ni masuk dalam internet ni. Kita nak cakap mulut seorang-seorang ni sudah tak erti dah. Berapa besar sangat ni. Di Kelantan sana. Dia ajaran ni mari pada sana ni. Negeri saya pula tu. Saya pergi ke Pondok Modern sembahyang Jumaat. Ni macam Jumaat yang 2-3 hari ni ada untuk Jumaat pula ni. Dia kata siapa-siapa nak kenduri nak tahlil ni
boleh berilah nama kepada Ustaz Pan ni. Dia pun cerita, ada satu pondok di Pasir Putih. Ada satu pondok di Pasir Putih boleh 300,000 satu bulan puasa. RM20 satu kepala ya. 300,000 duit cash. Lepas tu bila buat tahlil ni? Debit account. Kan sekarang kan kita kan tak payah kita pergi ke bank, duit ada dah. Bank account nama apa? Nama apa? Masuk ya. Jadi transfer dalam kod internet, type transfer pro. Okay. Dia apa? Bila ustaz nak buat ni? Kita transfer dah. Transfer bila? Dia daripada akaun saya apa tu? Tuhan tahu dah. Cek dah. Astaghfirullahalazim ya rabbal alamin. Jadi fee deposit. Dia buat ni seolah-olah macam bank kita sekarang ni, transfer pro ni. Tadi saya di Pandan Indah tadi. Saya tak semayang tadi asar tadi. Nak semayang asar situ tadi. Tengok tu berkerik-kerik air botol ni berkerik, tahu kerik, satu kerik. Yang 500 ml cc tu. Air mineral tu berkerik-kerik. Panjang dia tu separuh pada masjid Pandan Indah tu. Rasa panjang lagi rasanya. Panjang dari segi susun ni. Kod ni tak tahu berapa ni kod ni. Dan semua dah dibuka dah belakang. Pasal, saya tanya pasal apa tu adik? Oh, kita hari ni ada majlis khatam Quran lepas mayasa. Oh, habis saya kata air tu nak buat apa? Itu siapa-siapa, lepas tu kita jual lah air tu. Siapa-siapa dia nak. Oh, saya pun start kereta keluar lah daripada masjid. Buat dalam masjid dah ni. Ini akidah ni kena basmi. Faham? Jadi yang sekarang ni promosi. Yang buat di masjid-masjid ni promosi aja ni. Yang sebenar tu. Buka dalam internet tak percaya. Ada dalam internet. Untuk package tahlil ni. Masjid Pondok Pasir Tumbuh nak tanam di kubur dia tu 5,000 nak bayar. Awak tak tahu ni tak? Siapa dia belajar di Pondok Pasir Tumbuh, kalau mati, dia orang tua-tua belakang duduk situ kan? Ada 5,000 orang. Nak tanam tu RM5,000 package. Start daripada mandi, mayat apa semua, sampai lubang kubur. Lagi dekat dengan Tok Guru, lagi mahal. Astaghfirullahaladzim. Sayanya menantu saya ni, nenek dia yang duduk situ, minta duit ni kepada abang dia. Saya tahu tu. Terkejut saya. Sekali ngetakir apa. Kalau tak bayar, tak dimandikan, tak dibuat apa. Buat balik mayat tu, tanah rumah, tanah kampung. Masya Allah. Tidak Cina dah buat dah ni lala ni. Serupa ni. Tak ada duit? Tak ada duit, sorry. Sendiri bikin. Ada anak murid saya di Kubang Krian. Anak murid di Kubang Krian. Nah? Ni cerita serupa ni. Dia cerita sama, cerita duit ni. Ni dia panggil pendeta Yahudi dengan Kristian ni. Lagu ni belakang ni. Iaitu dia balik daripada Kuala Lumpur, bawa kereta Mercedes. Langgar babi hutan tengah jalan. Kereta tu terus kena ke satu pondok. Sampai di Kelantan, kena terus masuk dalam satu pondok. Berhenti situ. Bila berhenti saja keluar tu guru. Keluar tengok ke tingkap, mana keluar mari. Daripada rumah dia lah, keluar mari. Di tangan tu ada lagi nasi, ada lagi di tangan. Tak ada masuk, tengah makan nasi. Pasal apa? Duit sudah sampai. Kenapa pergi ke jumpa Tok Guru ni? Nak tahu? Nak buang suai. Langgar babi. Jadi awak tak tahu ni, saya terpaksa dah. Bila sampai time ni kena cerita lah. Buang suai, buang sia kena langgar babi. Babi hutan Kalau anjing sekian harga, babi hutan sekian harga, kereta Mercedes sekian harga, kereta Proton sekian harga. Dia ada menu dia siap dah ni. Ni Tok Guru pondok ni nak buat ni. Saya cakap ni. Awak saya cakap bukan sekat sini, saya ngajar di Kelantan saya cakap. Awak beritahu saya, yang siapa yang tengok dalam internet saya ni, Tok Guru mana yang tak buat, saya nak jumpa dia pasal akidah dia serupa dengan saya. Melainkan semua buat.
Kalau tak buat, yang mana tak buat tu turun bagi saya tak jumpa. Di belah Thailand ni menyeluruh. Beli basikal baru nak halang daripada aksiden, mandi basikal. Beli motosikal mandi, halang aksiden. Dah berlaku aksiden nak buang suai tu, mandi juga. Lepas tu dia pesan pada murid saya tadi. Nama dia Wan Aziz nama. Dia pesan pada murid saya tu, kalau Tok Guru tak ada ni, kalau awak mari apa-apa hal pasal kawan-kawan, kalau Tok Guru tak ada tu, berjumpa isteri saya lah, pasal kita selalu tambahlah cas dalam air lekat kolah tu, senantiasa ditambah cas. Lama-lama kan dia menguap cas ke cas ayat Quran yang dibaca dalam air tu. Tambah power. Bila nak tambah power, hari-hari tambah power, doa lagi apa lagi tambah power. Lepas tu ya, bini pula ya. Lepas tu macam mana ni? Tu kalau awak mari tu, kalau saya tak ada tu, awak beri air tu, duit tu awak pakai lah, awak beli barang-barang dapur. Astagfirullahalazim. Ya Rabbal Alamin. Ni ajaran ni. Jadi yang buat di masjid-masjid ni ialah nak mengesahkan bahawasanya apa yang mereka buat tu benar. Jadi supaya menyeluruh percaya belaka ni, mereka dapat kutip duit. Tok Guru semaya ajak 4,500 upah. Tok Guru sendiri mari semaya ajak tu. Anak murid 4,50. Dia tahu kalau awak apa wirid ni awak keluar biasa dapat pendapatan sebulan sekian banyak. Semaya ajak sekian banyak, tunggu kubur sekian banyak. Awak tahu di beris kubur besar, tunggu kubur 1,200 satu malam. 1,200 ringgit satu malam. Untuk apa? Tunggu kubur. Orang meninggal baru meninggal. Pelajar saya berapa ramai dia lari daripada madrasah kita kerana ibu bapa mereka yang hantar apa Quran ni dapat tahu bukan kita punya madrasah tak pernah tunggu kubur. Maka ibu bapa tu buat lari anak pergi belajar di madrasah lain. Akidah kefahaman tu. Allahu Akbar. Di beris kubur besar 1,200. Kira lebih 5 depa, 6 depa pangan. 5 depa, 6 depa, satu wakaf kubur. 5 depa, 6 depa ada wakaf lain. Wakaf. Dia panggil beris kubur besar. Oh, situ pusat. Nunggu dia. Di Tok Bali 3,000. Murah sikit. Tok Bali pasal pondok tak ada. Alhamdulillah di Tok Bali tu selepas kita buat benda ni sudah 7-8 tahun ni. Sekarang ni mereka di kubur-kubur bila ada yang mati ni tak buat dah tahlil dah kubur, tak buat. Tak percaya kalau dia buat tu, buat sekejap-sekejap ya. Buat ana lain lebih kurang dah. Berhenti dah. Baca talqin dah. Tunggu kubur sudah tak ada dah. Dulu 3,000. Dia kena buat ya, buat. Dia sekarang ni alhamdulillah dia sudah mula malu. Dia tak percaya tapi dia sudah mula malu. Dia share tu. Ya orang ramai ni yang pemberi duit ni di Tok Bali tu yang penunggu-penunggu kubur ni dia matilah yang dapat duit banyak sekali. Mati. Tidak ada perniagaan menanam yang lebih mengeluarkan hasil, mereka mati. Kau tengok tak percaya. Orang kafir tu sampai kena bakar api pasal nak tanam mahal. Kena bakar api baru murah. Tu pun kena bayar juga, tapi mana murah sikitlah. Last kali bakar api. Kerana benda ni, kerana duit duk ambil ni. Jadi semua ni musim ong ni, musim ong ni. Oh ni musim bulan puasa ni banyak duit RM20, awak kira RM20 satu kepala. Kalau Tok Guru pula ustaz ke Tok Guru mana-mana nak pergi umrah, sudah. Buat tahlil. Awak tahu package umrah tu. Package upah umrah upah haji, upah umrah disertakan tahlil sekian banyak, baca Quran sekian banyak ni. Senarai dia. Yang akan dihadiah kepada si mati mana-mana ikut daripada